one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi pada sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, marilah sama-sama kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaminkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, Ustaz akan ajar pelajaran pendidikan Islam dalam bidang sirah, unit yang ketiga tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Dakwah bermaksud menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kembali ke jalan yang benar. Maknanya kita ajak ataupun kita seru orang lain untuk ingat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk buat segala suruhan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ajak kembali mereka-mereka yang mungkin telah tersesat di hujung jalan untuk kembali ke jalan yang benar atau kembali ke pangkal jalan. Itu adalah dakwah. Tahukah murid-murid bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Dan pada permulaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, yakni selepas 3 tahun tu, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan pelbagai cara. Antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara lisan. Secara lisan ni tahu macam mana? Macam bila kita bagi nasihat, memberi nasihat, tazkirah, dialog, bercerita, berdebat dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdebat dengan orang-orang kafir Quraisy tentang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malangnya mereka tidak mempercayai dan kerana tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah secara perbuatan. Sebagai contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ziarah. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pula hadiah kepada orang yang dilawat, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan surat, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar utusan sebagai wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang hamba Allah yang berakhlak mulia. Masya-Allah. Itulah kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dakwah itu sampai kepada kita pada hari ini. Golongan kafir Quraisy telah melakukan tentangan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tentangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy adalah yang pertama, fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Ini merupakan satu fitnah besar, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul
yakni sebagai satu tugasan yang amat tinggi dan terpuji sekali. Bagaimana seorang yang gila akan diambil untuk satu tugasan yang sangat besar seperti itu? Maka fitnah telah dilontarkan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya berlaku pemulauan. Orang kafir Quraisy telah menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin, termasuklah perkahwinan. Tindakan ini menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan, semakin tertekan, dan pemulauan itu berlarutan sehingga hampir 3 tahun. Ketiga, penyiksaan. Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin, seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu besar di atas dada mereka, seperti yang telah berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Inilah perkara yang berlaku pada zaman dahulu, yang pastinya akan menghiburkan hati kita apabila mendengar. Sesungguhnya perjuangan dan pengorbanan para salafus salih amat besar dalam mempertahankan agama Islam. Tetapi sayang kita pada hari ini tidak menghargai terhadap nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita. Tentangan yang berikutnya yang dilakukan oleh kafir Quraisy, mereka telah melakukan pembunuhan. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam, seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidina Sumayyah. Begitu juga seperti Asadullah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Mereka ini telah berkorban demi mempertahankan agama Islam, terbunuh kerana dibunuh oleh kafir laknatullah. Baik, itu sajalah untuk pelajaran kita pada hari ini, dan Ustaz harap kamu semua dapat mengambil pengajaran dan iktibar, dan insya-Allah kita akan menyambung dalam tajuk ini pada bahagian yang kedua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.